Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكريمة ولو حدث على الإناء ولا حدث على الإناء ولا تكريمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Ini jumlah mustaq wa isinah. Jadi arahan Nabi tuhuru ina'i ahadikum. Tuhuru mana mutahhiru, menyucikan. Bermula menyucikan bijana sekalian kamu tu apabila menjilat padanya oleh anjing, bahawa dibasuh 7 kali, yang mulanya dengan tanah. Jadi basuh bijana tu pasal apa? Sebab basuh ni ada 3 pasal. Basuh pasal hadas seperti kita berwuduk. Basuh pasal najis. Yang ketiga basuh kerana memulia seperti mandi mayat. Mandi mayat bukan pasal hadas, bukan pasal najis, memuliakan. Jadi basuh bijana ni pasal apa? Jadi diri basuh bijana ni lah menunjuk bahawa anjing tu najis. Wa wajhud dilalati, bermula wajah dilalah, menunjuk atas najis anjing ni. Anna taharata, ialah bahawasanya bersuci tu imma li hadatsin, ada kalanya bagi hadas seperti kita berwuduk atau mandi junub, au khabasin, atau pada hadasin, ada kalanya bagi najis, khabasin dan najasin, au takrimatin, atau memulia seperti mandi mayat. Mandi mayat pusam, bukan basuh najis. Kalau najis tentu tak boleh basuh najis. Kalau diri mayat manusia tu najis, tentu tak terbasuh lah. Seperti mana kita nak basuh ti ayam, mana boleh basuh ti ayam. Basuh bukan basuh najis, basuh mutanajis. Wala hadatha, dan tidak ada hadas, alal ina'i, atas bencana, atas bekas yang disuruh basuh daripada jilatan anjing tu. Wala takrimata, dan tidak ada memulia, ailahu, baginya, bagi al-ina. Wala hadasa mawjudun, fata'ayyanat, maka tertentulah basuh bijana bekas jilatan anjing tu taharatul khabathi, taharah daripada najis. Taharatul khabathi, taharatun
Minal khabasi, daripada khabas, daripada najis. Najis mana tu? Najis jilatan anjing. Ihtimal lagi bila najis jilatan anjing boleh jadi najis ayak liak saja. Ayak liak anjing. Bukan najis seluruh anjing. Ada yang juzuk tu najis tapi kul tak najis lah. Seperti darah kita tak. Darah yang keluar pada badan kita. Kencing sama juga. Najis. Tapi badan kita tak najis. Barangkali ihtimal kata ayak liak dia najis anjing ni. Tapi badan tak najis. Ihtimal lagi. Fasabatat, maka sabitlah najasatu pamihi, najis mulutnya, mulut al-kalbi. Wahwa walhal. Walhal ia pamuhu tu. Atyabu ajzaihi, terlebih baik segala juzuk-juzuknya, juzuk kalbi. Nisbah ke semua diri anjing tu. Peluh dia, bulu dia, apa-apa semualah. Ayak liak lah yang terlebih baik sekali. Lebih suci lah. Lebih yang jernih nampak. Sebab apa? Wajah mana kata wahwa pamuhu tu, atyabu tu. Ini jalan bawah tu. Bahkan idrab lagi. Bahkan huwa pamuhu tu. Bukan. Bahkan ia al-kalbu tu. Bukan kata mulut saja. Bahkan diri dia sendiri tu. Atyabul hayawani, ia lebih baik segala hayawan. Nisbah apa? Nakhatan. Nakhatan ni dalam kata ai raihatal fami, bau mulut dia. Ila pada kata atyabul hayawat nakhatan tu likasrati ma yalhasu, kerana banyak ma ni ma masdariyah ni. Likasrati ma yalhasu ay likasrati, ambil masdar bagi yalhasu, lahsuhu baca. Likasrati lahsihi, kerana banyak menjelirnya anjing, menjelir lidah. Lahsi ataupun masdar satu lagi likasrati luhasihi, kerana banyak menjelir lidah dah. Ayak liak menitik selalu. Jadi ayak liak sentiasa bersalin tak. Jadi eloklah. Kalau gitu, kalau ayak liak dia tu elok, fabaqiyatuha, maka baqinya. Jadi bila ayak liak tu yang elok tu pun Nabi suruh basuh daripada jilatan dia. Bila ayak liak tu pun dah kena basuh juga. Sedangkan nisbah dengan juzuk yang ayak liak tu elok sekali sebab dia salin-salin. Ada pun darah jarang salin. Kalau ayak liak sendiri pun disuruh basuh, fabaqiyatuha, maka baqinya. Baqi daripada pamihi tu aula, terlebih aula bin najasi, aula dengan jadi aula bin najasatihi, aula dengan keadaan najis dia tu. Lebih aula. Ayat liak yang elok tu pun disuruh basuh, maka baki yang lain tu ni jalan qiyas lah. Lebih aula. Jadi najis seluruh anjing tu dalam qiyas daripada ayat liak tu. Habis. Ini jalan qiyas lah. Nak kata macam mana? Ini mazhab. Habis. Elok lah. Jadi orang-orang tanah Melayu ni dah selesa dah dengan mazhab Syafi'i ni. Tak usah berat apa. Walaupun kita anggap, kita i'tiqad kata anjing tu najis seluruhnya, tak jadi silang rupa atas kita. Bahkan elok jugalah. Masuk kampung-kampung orang Melayu ni tak ada anjing. Tapi janganlah melampau terus sangat. Sampai buat naya lebih kurang kat anjing. Tapi anjing sendiri tu, kalau anjing tu menggigit tak ada khilaf lah pada boleh bunuh. Anjing yang tak menggigit tu ada kalau kata boleh bunuh.
Anjing mu'alamah tak boleh. Anjing yang kita didik, kita ajak dia. Anjing yang ada manfaat. Anjing yang melewat rata tapi dia bukan akur, bukan dia serang orang. Tu ada khilaf lagi pada bab bunuh. Kalau yang menggigit memang boleh bunuh. Baik. Wal khinziru. Atah pada mana ni? Atah pada katanya al-kalbu. Atas situ. Atau mana? Wa huwal kalbu wa huwa mastasnahu syari'un. Barang yang istisna oleh syariat ni. Daripada sekalian benar-benar boleh ambil intifak tak, melainkan anjing yang bukan mu'alam. Melainkan babi. Babi ni semata-mata tak ada mu'alam tak mu'alam. Anjing ada ghayah lagi. Walau mu'alaman tak. Tetap najis. Tapi boleh ambil intifak pada satu pihak. Atau pada al-kalbu. Wa huwa mastasnahu syari'u tu al-khinziru ila khinzir. Ila keadaan khinzir tu najis. Ini qiyah anjing pula ni. Anjing khinzir. Dalam qiyah ni. Li'annahu al-khinzira tu aswa'u halan. Ialah terlebih jahat kelakuan minal kalbi daripada anjing. Kenapa? Kerana babi tak ada jalan boleh pelihara sama sekali. Tak ada jalan nak ambil untung, tak ada. Nak mengalar batas pun tak ada. Nak megang bendang tak ada. Anjing boleh juga ambil setengah-setengah. Kelakuan boleh ambil manfaat, jaga kampung, jaga tanaman, buat buru binatang. Babi tak ada sama sekali. Aswa'u halan. Lebih keji kelakuan. Jadi najisnya anjing, babi ni qiyah atas anjing. Tu. Habis. Cuba tengok di bawah tu ada cerita tu. Ni model apa ni? Wastadalla ba'duhum ala najasatil khinziri biqaulihi ta'ala wa lahmul khinziri fa innahu ni nak kembali pada mana? Dhamir ni kembali kepada mudhaf. Lepas tu boleh tak rajuk dhamir pada mudhaf ilaih? Atas jumlahnya ada juga. Setengah-setengah tempat boleh rajuk pada mudhaf ilaih seperti mudhaf ilaih bagi kullu wa bagi ba'du lah. Fa innahu rijisun. Rijisun mana najasun binaan ala ruju' ad-dhamir lil khinzir, itu mudhaf ilaih. Tak kembali pada lahmu. Laham ni memanglah benda yang tak dimakan najis lah. Bangkai. Benda tak dimakan ataupun benda yang dimakan sembelih dengan tak sembelih syarak najis. Tapi babi tak dimakan, tentu daging dia najis. Tak ada petikai dah. Ni masa dia hidup ni babi. Babi ketika hidup ni. Itu masalah jadi khilaf tu. Ada masa mati memanglah jadi bangkai. Benda tak dimakan melih pun jadi bangkai. Ni nak rujuk dhamir fa innahu rijisun ni nak kembali pada mana? Kembali pada mudhaf ilaih. Dia kata wa huwa ghairu qal Nawawi wa huwa ghairu muta'ayyan bal yuhtamalu, tak tentu juga kembali pada khinzir, bahkan ihtimal rujuk pada mudhaf wa huwa lahmu, yani anna lahmahu najasun ba'da mautihi wa la yadullu ala najasatihi fi hayatihi. Thumma qala Nawawi wa laysa lana dalilun wadihun ala najasatihi. Tidak ada nas lah dalil, tapi ada juga dalil nisbah dengan qiyas, ada lah qiyas. Dalil qiyas lah. dalil najis babi ni atas qiyas. Najis ketika dia hidup tu atas qiyas. Habis. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ni semua jaguh-jaguh semua ni. Tak. Mazhab Syafi'i. Supaya kita fikir mana yang supaya orang nak buat kereta Toyota, nak siapkan sebuah kereta tu,
Berarti engineer ada tak? Engineer bahagian esoba, engineer bahagian tayar, engineer bahagian aircon, engineer bahagian brake, engineer bahagian enjin telah lah. Sebab tu mazhab Syafi'i pun nak jadi satu kaedah nak jadi mazhab Syafi'i tu banyak mana ulama-ulama di bawah ni. Tu. Duk menterjihkan akwal ni. Banyak mana nak terjih. Mana susah nak peruntuh lah. Nak lawan dengan orang yang mazhab ni yang ada kitab, ada ulama ni susah lah sikit. Tu susah nak lawan lah. Bahkan dalil mazhab ni, mazhab semua ada dalil belakang. Benda bangsa ijtihad. Benda bangsa nah tu tak ijtihad dah tu. Aqimus solah waktu zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat waktu nas. Tu. Ni bangsa ijtihad ni. Nak lawan macam mana? Sebab nak lawan dengan Asy'ariyah. Orang nak lawan Asy'ariyah tu pun tak nak faham. Mereka tak faham lagi kaedah. Kaedah hukum akal pun tak erti. Kaedah hukum akal sendiri tu hurai silap. Orang mengaji hukum akal petang malam dulu lagi. Lama mana nak pening kepala. Tak dapat tu. Nak erti hukum akal tu pun. Tiba-tiba mudah ya nak main dia baca nak pergi petikai. Lepas tu terbit lah. Terbit lah hak jahil-jahil perut lah lama-lama. Kita tak tahu. Sampai kata apa? Trinity pun kalau ada Al-Quran dia terima. Sampai tahap tu teruk sangat. Seolah-olah mendahulukan wahyu daripada akal. Kononnya lah. Kononnya kaedah dia tu. Hingga dia kata kalau Trinity ada Al-Quran dia terima. Tu dia. Trinity tu benda mustahil tak ada Al-Quran lah. Jamin tak ada. Dia bangsa pegangan akidah ni dia bangsa yakin bukan bangsa zon. Yakin sungguh, kita yakin sungguh Tuhan tak duduk atas arah. Bizatihi, dengan hissi kita yakin. Bukan main-main keyakinan ni tak. Bukan yakin. Sebab malaikat duduk atas langit tu. Dia dengar ayat wa huwa ma'akum, dia tahu kata Tuhan tak duduk di bumi, dia hantar i'tiqad depa. Tuhan, malaikat tak turun di bumi pun dia tahu Tuhan tak duduk di sini. Yakin penuh dengan keyakinan akidah. Sebab tu kita yakin Tuhan tak duduk atas arah tu. Istiwa bukan makna duduk. Itu ada bahasa dia. Bahagian i'tiqad ni bukan bangsa zon, bangsa yakin. Tu. Orang yakin. Malaikat duduk di atas langit dengar wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kutlah malaikat tak nak turun mai. Malaikat kata, ada Tuhan duduk di bumi dengan manusia. Tak, mereka yakin dah Tuhan tak duduk di bumi dengan manusia. Sebab tu kita pun tu. Tuhan tak duduk di langit. Yakin. Tu akidah bukan main-main. Ini hukum akal yang tiga pun. Nak calang-caling lagi tiba-tiba nak pergi meruntuh mazhab Asy'ariyah. Hak yang ulama bersusun ni. Tu. Nak bina mazhab ni. Buat segala kaedah nak tolak macam-macam pahaman salah, pahaman sesat. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Far'un. Ini satu pun. Ay hadha far'un. Bukan dia. Bukan far'un dia. Wa far'u kullin sila. Al-kalb wal khinzir wa far'u kullin minhuma gitu. Atah pada atau pada kalbu dulu. Dan porok anak cucu sini. Porok dengan mana anak cucu. Tiap-tiap daripada keduanya al-kalbi wal khinzir ma'al akhari, dengan binatang yang lain, kullu minhuma ma'al akhar, serta dengan yang lain, anjing dengan babi ke, babi dengan anjing ke, sama-sama dia ke, aw min ghairi kullin minhuma,
Bayan bagi ghairihi minal hayawanit tahirati, daripada haiwan yang suci seperti kambing ke masalah. Mana dia? Wadzalika mana? Zalika ambil tani ni kan, wadzalika zalika kullun minhuma ma'a ghairihi ni. Tiap-tiap daripada keduanya, anjing, babi serta haiwan yang lain tu, kal mutawalladi, seperti yang terberanak, baina dhi'bin wa kalbatin, di antara zi'bun, serigala. Bukan wuf, lain fok tu lain pula tak? Itu sa'lab, tu fok, ini dhi'b. Zi'bin kalau gitu, zi'bin ni dia bukan najis seperti anjing tak? Puan macam wakal batin dan anjing betina. Zi'bin ni serigala hak jantan dengan anjing betina. Sama juga sa'lab ke, fok juga tak? Kacuk dengan anjing, tetap dihukum najis. Kenapa dihukum najis? Tagliban din najasati. Kerana memenangkan. Ilat bagi keadaan mana? Illatul likauni kullin minhuma ma'a ghairihi najasatun ni, tagliban, kerana memenangkan lin najasati, bagi najasah. Yang suci campur najis, dihukum najis. Taglib, menang. Bukan menang belah suci, menang belah najis. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kita mengaji nak pertahan kaedah, nak pertahan mazhab lah. Seperti Imam Baihaqi tu. Menolong akan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kita nasir sunnah. Ada imam-imam yang menolong atas menegakkan hujah mazhab Syafi'i. Kita pun macam itulah, kita nak mengaji macam-macam tu. Mengaji fiqh, mengaji alat bagi fiqh lagi, usul fiqh, kaedah fiqh, nahwu surah telah tak tu. Mengaji sebab ni banyak perkakas nak kena guna. Nak menolong menegakkan hujah. Itu style orang. Style dia kena macam tu. Sebab matlamat, maksud kita nak ma'abdi diri kepada Allah Ta'ala tu, ikut mana mazhab tak apalah. Itu matlamat asal tu. Nak ta'abudi. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa annal fudalati minha ma yastahilu fi batinil hayawani wa huwa najasun walau tahallaba min kabidin aw tihalin. Ni atah tauna wa annal fudalat ni, atahna atfun ala qawlihi as-sabiqi annal a'yan. Dulu a'yan, ain tu semua boleh kita ambil manfaat, melainkan ain yang Tuhan istisna daripada arak lah. Tu ain tu. Itu ain. Haiwan semua juga. Haiwan ni asal suci, kelihatannya boleh kita ambil manfaat, melainkan ada benda yang syarat istisna seperti anjing, babi tu. Ini atas sana. Atas pada annal a'yan wa annal fudalati, dan bahawasanya fudalat, segala yang lebih-lebih fudalat, benda-benda yang berkumuh, yang keluar pada haiwan. Minha minal hayawanati tu ialah apa? Ma yastahilu, barang yang mengalir asal dia. Sini ma yastahil, barang yang berubah. Ma yastahilu ay ma yataghayyaru, barang yang berubah. Mana yataghayyaru ila al-fasad lah, barang yang berubah kepada fasad, kepada rosak, seperti ayak jadi kencing,
makanan jadi najis, ada. Jadi darah, ada fudulat. Fi batinil hayawani, pada batin hayawan. Wa huwa, dan iaitu ma tu. Kenapa ada fudulat tu? Najasun ilah najis. Wa dhalika ma yastahilu tu, kadamin seperti darah. Walau tahallaba min kabidin, walaupun tahallaba ni asal terperah, ataupun sini tahallaba mana sala. Walau tahallaba walau sala, walaupun mengalir ia darah min kabidin, daripada hati. Seperti kita ambil hati, kita hirih tabik darah, darah yang tabik pada hati, yang mengalir tu pun najis juga. Walaupun hati tu darah dia, tapi hati tu darah yang beku dia memang. Tapi beku bukan pasal kita takut, memang asalnya tu dah. Kalau darah yang mengalir, tiba-tiba kita buh lantung, buh lantakung, sampai orang takung buat lengkong. Lepas tu keras beku, ambil goreng, hirih bagi elok sikit, goreng. Najis lah darah tu, walaupun dia beku, tapi asal dia mengalir. Tapi kalau hati pula, asal-asal Tuhan jadikan dia bagai darah, tapi dia beku. Beku asal dah tak. Kita ambil buah blender, blender jadi sebab darah. Tetap suci. Sebab asal dia beku. Kita blend macam mana pun, merah menyala macam mana pun, tetap dia suci sebab asal dia beku. Tapi kalau darah asal mengalir, tetap najis. Walaupun darah yang terbit pada hati, kita hirih hati, keluar darah. Najis juga. Tu. Au tihalin, ataupun limpa. Ini pun darah ya asal. Tapi kita hirih dia, keluar darah. Tetap dia najis juga. Sebab darah yang mengalir. Ilat keadaan fudulat tu najis. Salah satu dia darah. Ilat keadaan darah tu najis, hamil dekat apa ni? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharam atas kamu tu akan bangkai dan darah. Ai ad-damul mafsuhu, darah yang mengalir tadilah, bukan darah beku. Maksud darah beku ni jaga-jaga, bukan darah kita takung. Darah asal-asal beku dah, seperti hati tu, Tuhan jadiin tu. Hati tu darah. Darah yang najis, darah mengalir tu lah. Ada orang buat, orang tak ada hukum lah, manusia tak ada hukum hakam tu, dia buat gitu. Ni dia nak makan binatang, cari besen tu, tahan darah. Sekali buat gulai, buah darah tu sekali. Sedap dia tak? Sedap lah, darah tak? Masin tak masin gitulah. Pergi campur pula, tahan lah makan. Tak nak masak, tuang tu pula. Nak macam mana? Nak celah nak makanan lepas tak boleh lah. Nak celah kan. Tapi nak habaq kata macam tu lah. Manusia tak dipandu dengan wahyu macam tu lah. Tak dipandu dengan hukum. Kita sebab tu kena bersyukur banyak-banyak. Dapat merasa nur cahaya Islam. Ada hukum hakam yang kita dah bersabar dengan hukum hakam, kita redha lah. Nak dapat makan redha, kena makan sabar tu. Nak redha dengan hukum Tuhan, kita sembahyang, puasa, banyak benda lagi Tuhan hukum, hak ni tak boleh, hak ni boleh. Nak dapat makan redha, kena sabar dulu. Dah kita sabar dah. Sebab tu budak-budak yang kita ajak pada kecil sembahyang, kita tak tahu apa, sembahyang tu biasa bagi dia redha dengan hukum Tuhan tu. Orang duk bantah tu, pasal apa? Pasal tak dapat makan sabar ni. Macam mana nak redha? Tak redha tu bahaya. Lepas tu mula kok ni alasan macam-macam. Lepas tu orang dapat nur Islam tu, bila kita beramal begitu nampak hikmah dia pasal apa Tuhan larang ni. Rupanya kita buat baik, kita ikut hukum Tuhan tu, buat baik kita ke diri kita sendiri. Buat baik ke diri sendiri punya. Mana kita dah selesa dah. Rasa selesa, rasa tenang, rasa bahagia.
Dengan Tuhan larang makan ni, Tuhan larang makan ni. Tuhan larang makan darah. Salah satu nak mulia kita. Nak mulia. Sebab tu kita mengaji fiqh. Pasal apa mengaji fiqh? Beramai suku. Nak bagi nampak kebenaran Islam tu. Bukan kata ngaji usuluddin, ngaji fiqh nampak dah. Kebenaran agama Islam nampak dengan kita mengaji fiqh. Tambah kita mengaji fiqh bab atas, bab juzuk yang ke-3 ke-4 tu jumpa dengan hamba saya. Sebab ada orang petikai hamba saya. Dia petikai hamba saya, dia kata macam mana Islam boleh menghalalkan hamba saya. Jual beli hamba saya. Dia nampak Tuhan tak buat adil. Dia kata ini bukan Islam. Ada tu dalam YouTube ada Buya Syukur apa tu. Tu semua liberal semua tu, liberal. Yang masuk menyenap jadi nama dia Kiai, orang panggil dia pun Kiai apa? Kiai liberal. Buya Syukur apa tu. Kata-kata dia semua bahaya belakang. Kita takut juga Indonesia ni kadang-kadang agama kejeweng. Agama kuno, Jawa campur dengan Islam. Bukan Islam tulen tu. Takut orang-orang macam tu lah. Bapak munafik tu dia masuk jadi menyusup. Jadi pembawa agama padahal menggelong pergi menahala dah. Dia petikai hamba sahaya. Bagi kita, bila kita kenal akan usul tu kenal Allah, kenal Rasul, kita terimalah apa-apa yang Nabi bawa, Rasul bawa daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita ngaji kitab fiqh, kita nampak hikmah-hikmah dia. Kita nampak lah. Kita reti kebenaran Islam tu. Dengan mengaji fiqh ni pun timbul tu. Dia tak semacam dengan ajaran yang lain sama sekali. Tak semacam. Tu duk puluh mengaji tu. Walaupun kita tak beramai apa dia ni. Duit nak pergi temakau pun tak ada. Nak keluar zakat, mengaji buat zakat. Mengaji buat zakat, tak malam mengaji. Mengaji. Lah. Nak sarah diri dia pun tak cukup. Siapa mengaji bab zakat? Mengaji ni ada faedah dia. Tu. Walaupun kita kata negeri tu tak ada membangun apa. Rumah macam dangau ya. Hidup cara lama. Tapi orang dalam negeri tu semua mengaji tinggi. Mengaji bab dunia pun tinggi, bab akhirat pun tinggi. Ni dia mengaji tu. Fizik, kimia, semua lepas alim belaka. Duduk dangau ya. Ada faedah mengaji. Pasal apa? Nak reti tentang kejadian Tuhan ni. Tu. Nak ma'rifah Tuhan. Nak ta'ajub dengan kejadian Tuhan. Ilmu tu ada faedah. Walaupun susah, bukan kita mengaji memanglah kalau kita nak imarah dunia ni kena ada ilmu lah. Buat arkitek, buat engineer, buat apa saja, nak mengajilah, nak bangunkan negara. Tapi kalau negara tu tak terbangun pun, tapi tetap kita mengaji tinggi-tinggi, ada faedah. Faedah besar kita. Mengaji, nak kenal Khalik, nak ta'ajub tu dengan kebesaran dia. Tu faedah ilmu. Habis. Ilmu biologi ke apa, ilmu kedoktoran ke apa, pasal benda tu nak makrifah. Tapi orang yang buta mata hati, dia duk nampak dunia tu. Dia nampak dunia, dia tak nampak akhirat. Dia mengajilah buat apa pun, dia tak nampak. Kalau orang mengaji buat agama, dia tahu. Kalau kita dah masuk mengaji bidang agama, kita tahu kata kita sangat-sangat berhajat kepada ilmu apa pun. Sangat-sangat berhajat. Semua jadi alat perkakas kita untuk nak bawa agama belaka. Dulu tak sedap, dulu segan mengaji. Lah otak tu. Semua ilmu penting. Semua ilmu penting. Kalau orang mengaji agama, semua penting. Tu. Sangat-sangat penting. Tak ada orang mengaji agama yang tak ada. Kalau dia tak ada kata, aku nak mengaji begitu, nak kerja. Tak, bukan pasal kerja, bukan pasal apa. Bukan pasal kerja, bukan pasal apa. Pasal semata-mata ilmu ya.
Pasal nak bahas ilmu. Lazat. Bahas ilmu ni. Sikit lagi ya. Tengok balik ni. Wa qayhin dan nanah. Atah pada kata damin. Wa huwa ma yastahilu tu. Ka qayhin seperti nanah. Li'annahu qayh. Al-qayha tu damun mustahilun. Darah yang berubah. Mustahilun mana mutaghayyirun yang berubah juga. Dia darah dia bertukar. Dia berubah dah. Dia keluar ke ataupun dia darah yang tak ada dah ejen-ejen nak bantu dia bagi jadi elok. Dia ke arah pasat, dia main jadi buruk. Tu. Sel-sel dah rosak dah. Darah, sel-sel darah tu dah rosak, dia jadi nanah. Habis. Lagi waqai'in dan muntah najis juga atas pada kata damin. Wa huwa mustahilu fi batnil haiwan tu ka qai'in seperti muntah. Wa illam yataghayyar sekalipun tidak berubah ia qai' tak berubah lagi keluar nasi tapi mai pada perut mai pada maidah. Dia hukum najis. Hukum najis. Kalau mai pada maidah. Tapi kalau biji walaupun duduk dalam maidah tengok dulu. Kalau biji tu andai kita tanam tak tumbuh dah, dia najis. Kalau biji bostui ke kita makan, kalau keluar balik, walaupun keluar dubur sekalipun, andai kalau kita tanam tumbuh lagi, itu dipanggil mutanajis. Bukan najis tak? Biji tu lah. Adapun benda luar-luar hak meraput di luar tu, itu najis lah. Dia mula dah meraput dah benda-benda luar tu, benda biji dalam tu. Biji dalam tu kalau dia ada tak kulit duk cover dia, dalam tu tak najis lagi lah. Tu. Jadi mutanajis dengan najis. Kalau mutanajis suci dengan dibasuh. Seperti kopi tek musang tu. Boleh lah kalau andai kata biji kopi tu kita tanam tumbuh lagi, dia mutanajis. Boleh basuh, boleh buat kopi. Wa huwa al-qai'u. Dia al-khariju minal ma'idati ialah yang keluar daripada ma'idah, perut besar kita. Ma'idah. Ilat keadaan muntah najis illatul likaunil qai'. Najasun tu li'annahu minal fudalati daripada fadlah seperti kencing juga lah. Al-mustahilati yang berubah. Kalbauli hala kaunihi kalbaul. Keadaan qai' itu seperti baul. Pada pihak apa? Pada pihak dia al-fudulat al-mustahilah. Sekali lagi, wa jirratin dan jirrah. Wa huwa al-jirrah ni bi kasrati jim. Dibaca dengan kasrah jim Al-Quran. Bi kasril jimi dengan kasrah jim. Apa dia jirrah ni? Ma yakhrujuhu al-ba'iru. Yukhriju baca. Ma yukhrijuhu, barang yang mengeluar akan dia ma oleh ba'ir, oleh unta. Au ghairihi ghairil ba'ir. Sebab lembu lah. Lembu ni duduk dalam kandang duduk ngap malam-malam tak? Bila dia makan rumput dah. Rumput disimpan tahu mana tak? Dia makan siang, dikutik. Dia telan lah kot. Macam mana kaedah dia? Lepas tu malam-malam duk ngap. Masa duk ngap tu dia keluar ayak tak? Keluar ayak. Ayak tu main pada sekali dengan rumput dalam tu keluar balik. Mamah. Ayak tu najis lah. Tu jirrah. Panggil ayak mamah biak panggil. Ayak mamah. Rabau lembu duk mamah ngap dalam kandang ni malam-malam. Lil ijtirari, bagi memamah biak panggil ijtirar. Memamah.
Habis ayat di mamah rumput tu najis tu. Sebab main pada dalam. Dia masuk dalam fudulat al-mustahilah. Lagi wal mirrati dan mirrah. Mirrah nak baca apa? Wa huwa bi kasril mim, wa huwa mirrah tu dibaca dengan kasrah mim. Apa dia? Ialah barang ma fil mirarati, barang yang dalam hampedu tu, ikalah hijau tu. Dalam kata al-mirarah ni apa dia? Al-jirati. Wa amma qatul ba'ir wa huwa ma yukhrijuhu bin najm. Masyimah tu ada tak? Miradah wa amma nafsul jildah fa mutanajjisatun. Dia kata adapun diri kulit tu lah. Diri kulit mirah ni tak kira lah. Apabila kambing sendiri pun najis. Dia masuk dalam fudulat. Walaupun kambing itu kita sembelih. Kalau gitu kulit dia tu tak. Kulit dia tu hak yang bertuh dengan hampedu tu suci lah kalau kita basuh kulit dia tu. Wa amma nafsul jildati pamutanajjisatun in kanat minal muzakka, daripada binatang ini sembelih lah. Tu. Barang yang dalam hampedu tu. Mirarah mana hampedu. Itu ayatnya hijau tu. Walaupun daripada binatang yang suci pun dia najis, dia masuk dalam fudulat. Tapi nak berubat tak apalah. Berubat tak boleh. Daripada arak ya. Yang lain tak apa. Kalau gitu hampedu kambing tu orang berubat. Ubat apa? Ubat buasir. Telan 2 biji. Hampedu kambing jantan. Kambing betina Allah Alam lah. Kambing jantan orang betul. Tapi jangan bagi pecah. Pecah pakai tak lihat apa lah. Ambil dengan sarung-sarung dia sekali. Telan terus. Tapi besar juga. Telan je lah lagi. Buasir tak hilang, tuan pi. Kena ada air. Kena sulam dengan ayak lah. Kalau bagi pecah tak boleh, memang tak boleh lah. Nak makan je nak pahit. Telan terus. Sulam dengan ayak. Biar ada perut. Banyak dah orang tua kata boleh hilang penyakit. Pedu kambing. Telan 2 biji. 2. Wallahu alam. Wa amma zubadu, zubat. Wallahu alam. 2 buah ni. Tu ada siapa tu? Ha?